Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 10 hari bulan 6 2021, yang mana tarikh hari ini bagi aku sangat besar lah untuk aku, sebab tarikh hari ini adalah tarikh keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Jadi aku ada satu kisah yang sangat mengujakan aku, yang aku boleh share dengan korang. Tapi kalau nak tahu kisah dia apa, korang kena subscribe, like, share dulu. And then kalau korang minat lagi aku nak buat video apa, boleh drop some komen kat bawah nanti. Okay, jangan lupa. Aku sebenarnya hari ini agak berdebar sebab aku sedang menunggu keputusan. Aku bukan sedang sekarang ni, aku dah tahu lah. Pagi tadi aku sedang menunggu keputusan salah seorang anak murid aku, keputusan SPM, yang mana anak murid aku ni sangat istimewa sebab aku 2 tahun lepas aku bertugas di sebuah pusat pemulihan dadah persediaan di KL. Jadi anak murid aku ni adalah salah seorang penagih dadah yang mendapatkan rawatan dekat pusat tu, dan dia bersekolah. Dan hari ini aku dengan gembiranya mengetahui keputusannya dengan secara menyeluruh lah. Okay, jadi apa yang berlaku hari ini, aku text dia tapi dia tak balas, tak even tak blue tick pun. And then aku try to contact dia punya mak dia. Aku try contact mak dia, and then mak dia pun respon. And then mak dia tunjuk keputusan penuh dia dekat aku lah, which is aku sebagai seorang cikgu dan juga seorang yang pernah bertugas di pusat tu seperti dahulu, aku pernah maki dia guys. Aku memang jaga dia punya education gila-gila, sampai tahap aku rasa hari ni aku memang melompat kegembiraan, sebab Alhamdulillah dia lulus, dan apa yang aku nak sebenarnya dia dah beyond expectation aku. Aku sangat gembira dekat sini guys. Kalau ikutkan kisah budak ni, aku nak cerita sebut nama dia pun sebenarnya tak boleh sebab BNC kan. Of course dia akan tengok video ni, dia akan tengok, family dia akan tengok, tapi aku tukar nama dia lah. Aku tak nama dia Haziq. So Haziq ni, budak ni dia budak Pantai Timur. Aku ingat lagi first time dia masuk dekat pusat yang aku jaga tu, ketika itu kita ada kes yang macam kita kena ambil mana-mana ahli keluarga yang bermasalah, kita ada servis pergi ambil dia orang kat rumah. Okay, dan aku ingat ketika aku tugas, si Haziq ni lah yang merupakan first case aku. Aku kena pergi ke Kelantan masa tu. Aku duduk kat KL, pergi ke Kelantan malam tu untuk pergi tangkap dia lah, istilah dia. Jadi masa tu aku rasa umur dia form 4, awal form 4. Kita orang pergi bulan 2 tak salah aku masa tu. So kita pergi, kita tangkap dia, and then of course lah sedih. Dia bukan tangkap macam polis, sebenarnya family dia yang call kita. So kita macam okay dia. Jadi bila kita pergi ambil dia, and then dia without any idea, macam tiba-tiba sampai ke KL, aku kena masuk penjara ke apa ni. So aku ingat lah bila kita on the way nak balik tu, kita berhenti kat Getty Sepak. Aku memang jiwa cikgu lah. Aku memang ada jiwa cikgu. So aku tanya dengan dia, sebab masa along the way balik tu dia tak tidur tau. So aku cakap dengan dia, are you okay ke? So tahu tak apa masalah dia. Dia tahu dia akur. Dan dia sebenarnya masa tangkap tu pun, dia dekat rumah dia memang ada substance, ada barang terlarang tu lagi. So itu adalah pengalaman yang aku ingat. First case aku budak ni. Jadi bila dia masuk ke pusat tu, pada peringkat awal dia kena ikutlah rawatan pemulihan di situ. Sebab yelah, kena ikutlah. Maksudnya kena apa yang kita orang ada kat situ, kita orang buat kat situ, berkebun ke, khidmat masyarakat ke, khidmat kebersihan ke, ada kelas ke, mengaji, apa dia kena ikut. So dia kata dia nak ambil SPM. Jadi ketika umur tu macam sempat lagi kan ambil SPM ni, pertengahan tahun kan. So dia pun mengambil keputusan untuk belajar. Okay, bila kata belajar kat pusat tu, dia bukannya ada cikgu datang sekolah, dia pergi sekolah di kawasan area pusat tu. Okay, tapi bahaya juga lah. Dia ada macam-macam benda yang kita fikirkan. Pihak pengurusan, masa tu aku kerja bahagian perusahaan. Aku sebenarnya pada peringkat awal tak rapat sangat dengan si Haziq ni. Tapi bila dia masuk belajar tu, aku macam dipanggil dan terpanggil untuk menguruskan. Sebab aku background aku cikgu. Jadi aku tolong dia lah untuk uruskan. Aku kena pergi PPD, JPN. Aku ingat lagi, kena berat tu daripada pagi sampai sebab nak proses pertukaran sekolah kan. So bila pergi sekolah tu, aku ingat aku sedikit tersentuh lah kat sini pengalaman aku dengan dia. Sebab apa ni, sebab family dekat kampung. Jadi bila dia sekolah dekat kawasan area pusat tu, dia kena, maksudnya dia kena pergi sekolah pagi, balik tengah hari, petang tu dia kena balik ke pusat lah. Dia ikut program pusat lah pula. Jadi pergi sekolah macam biasa. Tapi masalahnya dari segi mental dia tu, bagi aku kena jaga jugalah. So masa aku ingat hari pertama aku pergi sekolah dengan dia, aku jadi parents tipu-tipu lah.
kan, uruskan kemasukan dia, belikan buku sekolah dia, and then jumpa dengan cikgu kaunseling dia. Sebab dekat sekolah, satu sekolah tak tahu kes dia ni, satu sekolah tak tahu yang dia ni siapa, even pengetua pun, guru kelas pun tak tahu dia ni siapa. Sebab aku cakap dekat si Haziq, jangan declare diri kau dekat orang ramai yang kau adalah pelatih ataupun yang sedang mendapat rawatan di pusat. Nanti orang akan berkata-kata dan kau tak boleh angkat dengan tomahan dan juga orang kata kanan orang luar. Jadi the only person yang boleh aku rely adalah kaunselor je. Jadi kaunselor tu faham, dan aku minta kerjasama kaunselor je untuk tengok-tengokkanlah dia. Sebab kita tahu kan background dia macam mana, dia pun pernah bermasalah dahulu. Tapi Alhamdulillah sepanjang pembelajaran dia kat sana tak ada apa masalah disiplin. Dia dah duduk pusat lah, buat homework kan, balik pusat buat homework. Aku jugalah antara orang yang merencanakan program pembelajaran dia dekat pusat. Aku memang seorang yang cikgu kan, agak strict sikit. Kalau macam weekend tak ada buat apa-apa, asyik tidur kan, asyik main je, aku memang panggil dia datang ke office untuk dia belajar. Itu memang aku rasa satu pusat tahu suara aku kalau panggil dia untuk belajar. Dan aku sampai tahap memang kita orang pernah ajar dia sampai lewat malam. Macam aku ada cikgu sains. Aku memang forte aku sains lah. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah aku boleh ajar. Jadi masalah sains tak ada masalah sangat kat sana. Cuma aku tak power sangat maths. Walaupun aku sains, maths aku tak power sangat. Jadi aku ingat dekat sana, dekat pusat tu ada juga pelatih-pelatih yang berkaliber untuk mengajar. Jadi aku ingat satu momen tu, untuk ajar dia kuadratik kena ada 3 cikgu untuk fahamkan dia. Jadi itu pun satu pencapaian yang baik lah untuk si Haziq ni. Aku ingat pengalaman dia. Tapi ada juga pengalaman yang bagi aku, kalau aku cerita sekarang ni aku akan sedih lah. Tapi aku agak terimosi sikit sebab aku tak ada anak. Aku tidak berpeluang untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Itulah punya situasi. Jadi bila aku dipertanggungjawabkan untuk menguruskan si Haziq ni pada hari pertama, aku sangat bertuah lah, kerana Tuhan memberi aku Tuhan bagi aku satu peluang untuk rasa benda tu. Walaupun tu kan aku untuk hantar. Dan ada pengalaman yang aku macam sedih, aku tak bagi duit belanja kat dia. Aku tunggu kat kantin guys. Masa tu form 5. Dia dah masuk form 5. Dia masuk form 5, rehat dia lambat. Aku tunggu kat kantin semata-mata untuk dia tunggu cari aku untuk pergi belanja. Sebab aku dia tak makan apa. Itulah antara pengalaman yang aku ingat lah. Aku tak boleh lah, aku ada bonding yang baik dengan dia. Yang lagi satu yang aku agak sedih, bila nak dekat exam SPM, dia kadang-kadang baik lambat tau. Si Haziq ni baik lambat. Dalam orang semua, sebab jadual makan di pusat dalam pukul lepas Zuhur. Kadang-kadang dia balik pukul 3 ke 4. Kawan-kawan sudah makan. Jadi dia balik, dia cakap, "Cikgu, saya lapar cikgu." Aku memang tak boleh dengar kalau anak-anak murid aku ataupun kawan-kawan lapar ni. Jadi aku ada macam bukan authority, aku memang jom makan. So aku memang akan bawa dia ke dapur pusat. Aku akan makan dengan dia. Aku akan masak special sikit lah, masak tu something lah special untuk dia. Sembang pasal sekolahan dia. Aku memang sangat fatherhood lah masa tu. Aku borak dengan dia. Walau bagaimanapun, sepanjang aku mengajar dia, aku memang seronok mengajar dengan dia sebab dia dah banyak berubah. Aku nampak usaha dia bangkit pukul 4 pagi untuk belajar. Faham tak? Orang biasa pun tak buat aku rasa. Tapi dia penagih dulu. Dan aku pada satu tahap aku memang berjanji dengan dia untuk tolong dia sampai SPM. Tapi ketika ialah SPM kan, masa tahun 2020 kan, kejap orang kata bertangguh-tangguh. Aku punya perkhidmatan aku di pusat tersebut tidak diteruskan. Jadi aku terpaksa tinggalkan dia. Itu yang antara benda yang aku lagi sedih, sebab aku biarkan dia terkotak-kantik untuk face SPM tu. Tapi walaupun aku percaya dia berada di tangan yang betul. Pengurusan masih lagi meneruskan pembelajaran dia. Kawan-kawan aku ada lagi yang jaga belajar dia. Tapi ada satu insiden ketika aku rasa SPM masa tu bulan 3 bulan 2 tahun ni. Dia text aku besok paper first SPM. Dia call aku, message aku. Dia minta maaf. Dia minta aku halalkan semua ilmu yang aku ajar. Masa tu aku dah lupa dah. Aku ada seorang, benda tu aku memang, bila aku dapat message aku nangis lah. Call dia kata, you can do it, you can make me proud.
Jadi dia pun survive dekat sana, SPM dia. Wih, sedih sebenarnya. Si Haziq ni special untuk aku. Daripada budak yang aku kutip, nakal, kena maki, kena gaduh. Pernah lah gaduh sebenarnya. Alhamdulillah dia menjadi orang lah. Sekarang ni aku difahamkan dia dah balik tamat rawatan. Dia berada di kampung dia bersama keluarga dia. Sebab result dia guys semua lulus, Alhamdulillah. Ada satu paper dia yang bagi aku, bukanlah teruk, tapi bagi aku cukup membanggakan. Seorang anak muda yang pernah struggle, hanyut dengan dadah satu ketika dahulu, boleh bangkit kan. Make your parents proud back, make me proud back. Boleh bagi aku dia adalah contoh yang terbaik. Sebab aku percaya kalau usaha kau hebat, kau akan dapat result yang hebat. Jadi untuk aku, sebab mak dia cakap dia malu cikgu nak bagi tahu result dia, sebab dia kata dia ada satu paper yang dia tak puas hati. Aku cakap dekat family dia, don't push dengan tekanan lagi lah, aku kata. Sebab aku rasa itu cukup baik. Sebab pencapaian dia tu beyond expectation aku. Jadi aku cikgu kan, aku tahu kelebihan anak murid aku. Jadi bila anak murid aku ni dapat sesuatu yang lebih, aku cukup berbangga. Aku sangat puas hati. Dan ini membuktikan sebenarnya orang macam ni, budak-budak yang kat luar yang mungkin sama nasib macam Haziq ni, sebenarnya dia boleh berubah dia kalau diatasi, ditangani dengan betul. Jadi aku haraplah masyarakat luar sana jangan keep blame people outside there. Ada budak yang boleh berubah. Kita kena cari cara yang betul saja untuk ubah diorang. Aku tak cakap cara aku ni betul, tapi peluang kena sentiasa bagi kan. Mungkin kalau dia masuk penjara mungkin jadi lain. Mungkin kalau dia tak masuk pusat dia jadi lain. Even worse kan. Tapi macam aku dengan kawan-kawan aku yang lain, kita orang cakap, kita orang nampak usaha dia. Bangun pagi, belajar, tanya orang, semua benda ni. Jadi aku rasa tak mustahil dia boleh berjaya. Dan korang nak tahu cita-cita dia apa? Daripada seorang penagih dadah ni, dia nak jadi seorang ustaz dalam komuniti tentera. Besar cita-cita dia tuan-tuan. Jadi aku doakan kejayaan si Haziq ni berjaya. Jadi untuk video ni untuk aku lah I want to say something kepada Haziq dan juga keluarga dia, beliau yang berada di kampung, yang mungkin tak menonton, dan juga anda. Alhamdulillah, aku as a cikgu, aku sangat berbangga, terharu dengan peluang yang Allah bagi kat aku sebagai seorang guru untuk mengajar kau. Aku pernah ada anak murid, aku memang ada anak murid, ramai anak murid aku. Tapi ada sebab kenapa Allah letakkan aku di pusat tu untuk jaga kau. Aku dapat rasa kasih daripada seorang anak murid daripada kau. Itu pengalaman yang paling manis. Aku mengajar anak orang macam ada student. Kau, aku rasa memang ada rasa adik sikit, ada perasaan anak sikit. Aku memang berbangga. Kau patut ucapkan terima kasih juga kepada parents kerana diorang tak putus-putus doakan kau, khususnya kepada penonton yang mungkin tengok video ni, diorang banyak mendoakan kau. Dan tak lupa juga kepada satu figure ni yang antara bagi aku penting juga, Hizman Huzi adalah kawan aku, kenalan aku, YouTubers. Dia pernah wish something kepada Haziq ni. Thank you so much Hiz. Aku rasa benda ni sangat besar untuk aku dan dia. So on behalf of myself, Haziq, I'm proud to be your teacher. I'm proud having you being a part of my life. And also carry forward. Think about your future now. Sentiasa ingat, buku lama tu tutup, kita buka kitab baru. Okay? Setiap orang yang berdosa, setiap pendosa itu ada masa depan dia, InsyaAllah. Jadi kalau lepas ni, if you come to KL, call cikgu. And I promise, if after this cikgu pergi ke Kelantan, I will visit you after this. Okay? Jaga diri baik-baik, jaga diri ibu bapa, jaga diri kakak, abang semua, jaga diri keluarga kamu baik-baik, InsyaAllah. Betul tak? Orang yang bersabar itu kan, Allah bersama dengan bersabar, kamu dah dapat ganjaran di hari ini, insyaAllah. Cikgu akan doakan sentiasa untuk kamu. Apa-apa hal boleh hubungi cikgu. Terima kasih kepada anda juga yang berada di luar, yang menonton video saya ini.
dan mendoakan kejayaan Haziq hari ini. Jadi itu saja laporan daripada saya. Saya sangat gembira hari ini. Saya sangat gembira atas berkat kejayaan dia dan doa kalian juga. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.